Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, satu lagi isu yang tergempar. Kemelut politik, pergolakan politik di Malaysia ini sudah pasti kita dapat merasai bahang kehangatannya. Jadi tuan-tuan dan puan semua, terutamanya lagi pada tahun ini akan ada pilihan raya negeri di 6 negeri kalau saya tak silap. Tapi tuan-tuan dan puan semua, sebelum ini pula kita mendengar kemelut politik di Sabah, pergolakan politik di Sabah yang mengambil tempat di media yang menjadi satu isu yang panas beberapa waktu sebelum ini. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan semua, satu lagi kejutan dari Bung Mokhtar selaku pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah. Dalam satu artikel dari Agenda Daily, UMNO Sabah buat pusingan you, kembali sokong GRS Hajiji. Sebelum ini kita dapat melihat Bung Mokhtar yang kita dapat melihat mempunyai niat untuk menggulingkan kerajaan, menggulingkan Hajiji sebagai Ketua Menteri. Dan kita dapat melihat juga bahwa beliau disokong oleh warisan ataupun Syafiq Abdal. Dan menurut artikel ini pula, apa pula komen ataupun penerimaan daripada Presiden Warisan dan seluruh parti warisan di Malaysia berkaitan dengan tajuk artikel dari Agenda Daily ini, UMNO Sabah buat pusingan you, kembali sokong GRS Hajiji. Oke, baik saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Dalam artikel ini, UMNO Sabah kembali memberi sokongan terhadap Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah, GRS, yang dipimpin Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, ketika mengesahkan perkara itu, menjelaskan ia dibuat selaras dengan hasrat Kerajaan Pakatan Harapan, Barisan Nasional ataupun PHBN. Namun, beliau menegaskan pihaknya tahu UMNO Sabah masih dianggap sebagai pembangkang di negeri itu. Sebetulnya begini, dalam kerajaan GRS ini, banyak yang terkeliru sebab pada satu ketika UMNO dan Barisan Nasional kembali menyokong GRS. Cuma sudut yang lain, pemecatan masih berjalan. Pemecatan ahli UMNO daripada memegang jawatan di Sabah. Walaupun sudah menyokong, tapi kita dianggap pembangkang. Tetapi selaku ketua parti, saya tidak menafikan perkara itu dan saya tidak membuat komen. Pada saya itu hak ketua menteri. Dia mahu pecat siapa, dia mahu lantik siapa, itu hak dia. Katanya pada sidang media di Sandakan, malam tadi menurut laporan Astro. Artikel ini diterbitkan pada 11 April. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan semua, sebelum ini, UMNO menarik sokongan terhadap GRS dalam apa yang dikatakan sebagai langkah Kinabalu untuk menumbangkan kerajaan pimpinan Hajiji. Bagaimanapun ada adun yang parti itu yang enggan berbuat demikian, menyebabkan Hajiji kekal sebagai Ketua Menteri hingga sekarang. Mengulas lanjut, Bung Mokhtar mengakui ada dalam kalangan pimpinan UMNO yang menyokong GRS, tetapi tidak boleh menandatangani akuan bersumpah. UMNO akan pecat khasnya untuk adun apabila dia menandatangani dan menyokong secara terbuka, katanya. Namun, tegas Bung Mokhtar, UMNO Sabah tidak menghalang ahli UMNO memegang jawatan dalam kerajaan GRS. Jadi tuan-tuan dan puan semua, menurut Anda, artikel dari Agenda Daily ini, UMNO Sabah buat pusingan you, kembali sokong GRS Hajiji. Apa pula rasa-rasanya, apa pula penerimaan warisan dengan tindakan Bung Mokhtar ini dan seluruh kepimpinan parti politik di Sabah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih padu, lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan, dan puan-puan. Hari ini ada satu tulisan ataupun artikel dari Syahbudin.com. Ini adalah berkaitan dengan titah yang di Pertuan Agong
mengaitkan juga beberapa isu yang berlaku hari ini, terutamanya isu pengampunan Datuk Seri Najib Razak, yaitu usaha UMNO untuk membebaskan bekas Perdana Menteri tersebut. Syahbudin.com, imbasan titah agong, kuasa menghukum, pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya. Di bawah ini adalah titah yang di Pertuan Agong pada September 2022, lalu berkaitan kuasa menghukum dan pengampunan yang tidak wajar digunakan dengan sewenang-wenangnya. Jika kita teliti dan fahami titah baginda ini dengan isu pengampunan Najib Razak yang sedang hangat diperkatakan sekarang, berikutan tindakan UMNO secara tergesa-gesa memohonnya, ia sebenarnya mampu memberi kefahaman yang lebih jelas kepada kita semua. Adalah difahami baginda seorang yang amat teliti, yang bukan saja memikirkan keadaan semasa, tetapi juga soal pertanggungjawaban di hari kemudian. Mari sama-sama kita teliti titah baginda itu. Oke tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan titah yang di Pertuan Agong ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, kuasa menghukum dan pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya. Titah baginda, sekiranya undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, ia bermakna penggubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. Kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya, karena ianya bakal dipertanggungjawabkan kelak di hari kemudian. Jika undang-undang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil, nescaya keadilan tidak akan tercapai. Kerana falsafah di sebalik penggubalan sesuatu undang-undang itu telah ternoda. Titah baginda. Prinsip keadilan menurut Islam, titah Al-Sultan Abdullah adalah menjunjung amanah Tuhan dan bukannya mewakili kuasa Tuhan. Berpandukan atas prinsip yang sama, Mahkamah Syariah juga, titah baginda harus bijak menggunakan kuasa budi bicara dan sentiasa berlaku adil kepada semua pihak dalam menjatuhkan hukuman, terutama melibatkan kes kekeluargaan. Titah Al-Sultan Abdullah lagi, akibatnya pihak yang lemah akan menjadi mangsa kepada pihak yang memiliki kuasa. Maka titik permulaan menghafalkan penindasan dan kezaliman akan berlaku dalam sesuatu sistem pemerintahan. Justeru Mahkamah Syariah hendaklah sebilang masa mempunyai kecekapan dalam mengendalikan kes-kes agar keadilan akan tercapai. Hakim-hakim syari hendaklah memastikan kes-kes yang dikendalikan dapat dihakimi dengan seadil-adilnya dan penghakiman dapat dilaksanakan dengan segera. Titah Al-Sultan Abdullah lagi. Terdahulu, baginda berkenaan merasmikan kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang di sini hari ini. Berangkat sama Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Kompleks yang siap dibina sepenuhnya pada 23 September 2021 itu menelan belanja kira-kira RM44,75 juta. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, Anda boleh lihat artikel ini dari Syahbudin.com, dan itu adalah titah yang di Pertuan Agong yang menggemparkan ramai. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.